iaitu berkenaan dengan satu isu yang mana isu ni masih lagi hangat diperkatakan, terutamanya di kalangan para agamawan, dan ianya juga menjadi satu kemusykilan di kalangan masyarakat awam khususnya, iaitu berkenaan dengan ada satu jabatan mufti di sebuah negeri di Malaysia ini yang telah menerbitkan satu risalah berkenaan dengan zikir hu, zikir menggunakan lafaz hu. Maknanya dalam risalah tu ialah ingin menggambarkan perbuatan itu tidak salah. Bahkan kalau kita tengok, bagi orang-orang yang baca risalah tersebut ataupun yang ambil tahu isu ni, apa yang terdapat dalam risalah tu dia sebut antara contoh beradabnya golongan-golongan sufi, golongan-golongan tasawuf ialah tidak menggunakan isim zahir ataupun lafaz yang jelas untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalu memendekkan dalam berzikir ni dengan menggunakan lafaz hu. Itu antara yang saya ikutilah. Jadi nak tanya kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti sendiri, apa komen Datuk berkenaan dengan kenyataan tersebut? Adakah ia benar? Dan sekiranya ianya tidak benar ataupun tak betul, apakah alternatif kepada orang Islam ni untuk berzikir dan mengamalkan zikir yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri? Dipersilakan Sahibul Samahah Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Qarni sebagai pengurusi moderator pada malam ini, pengurusi masjid, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, asatizah dan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tengok bahagian wanita ni sesak sangat. Boleh kita main ke depan sikit bagi yang belakang tu, dia orang boleh solat. Saya rasa dia pun nak solat, genjak depan sikit boleh ke? Bagi orang perempuan boleh gerak depan sikit ke, bagi lagi satu saf pada bawah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertamanya, siapa dia yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita supaya kita mencontohi dia di dalam beragama? Siapa dia? Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ulangi, orang nak masuk Islam dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah saja. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengiktiraf bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, the only person yang Allah hantar untuk kita akhir zaman ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So contoh di dalam amalan, walaupun banyak orang akan bagi macam-macam, contoh di dalam amalan ialah amalan Nabi. Kalau kita pegang kepada trust ini, kita akan hilang banyak kekeliruan dalam nak beramal dalam hidup ni. Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Maka untuk nak berzikir, nak salat, nak puasa, Nabi SAW telah tunjukkan caranya kepada kita. Sama ada secara lisan pemberitahuan baginda ataupun secara amalan perbuatan baginda SAW. Manusia banyak benda dia nak andai sendiri, bukan benda baru. Sejak zaman dahulu lagi, itu yang selalu kita sebut, apa yang Imam Malik tegur apabila seorang datang dia nak berihram, tanya Imam Malik mana tempat
untuk dia berihram yang sesuai dengan ihram. Kata Imam Malik, min haits ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat mana Nabi berihram, kita ihramlah di situ. Nabi ihram di Bir Ali. Ihram di Bir Ali, orang Madinah. Dia tak mau. Dia kata dia nak ihram di Masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi. Yang tu lebih baik. Kerana Bir Ali tak ada apa. Tempat tuan-tuan duk pergi tu biasa. Bir Ali tu bukan Ali bin Abi Talib. Tapi dinamakan Bir Ali merujuk pada Ali yang lain. Imam Malik kata tempat Nabi lah. Nabi ihram di situ, mula di situ. Dia tak syok. Dia nak cadang sendiri. Kita ihram di Masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi. Lagi best, lagi hebat. Kata Imam Malik, la taf'al, akhsha an tusibakal fitnah. Jangan buat, aku bimbang nanti ditimpakan kepadamu fitnah. Kata dia, fitnah apa? Aku menambah benda yang baik. Bir Ali, tempat itu kan tidak ada tu Zulhulaifah, tak ada apa di situ. Tak ada apa di situ, di Zulhulaifah. Sedangkan kubur Nabi, Masjid Nabi, ada fadilat Masjid Nabi. Apa salahnya? Logiknya, di Masjid Nabi semayang pun pahala lebih dah dibanding pergi semayang situ. Kata Imam Malik, la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, aku bimbang nanti ditimpa padamu fitnah. Dia kata fitnah apa? Nak buat lebih baik lagi. Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min annaka tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi fitnah yang lebih besar daripada engkau merasakan engkau mendahului satu kelebihan yang Nabi itu kurang daripada engkau. Maksudnya dengan hang kata nak buat baik, nak buat ni yang lebih baik daripada yang Nabi, Nabi itu kurang pada hang lah. Nabi itu kurang pada engkau. Sedangkan Allah menyatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Berhati-hati orang-orang yang menyanggahi Rasul, nanti ditimpakan kepadanya fitnah, kepada kamu fitnah, dan timpa kepadanya, ditimpa pada mereka fitnah dan timpa pada mereka azab yang pedih. Pasal menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam teori Nabi ajar. Sebab itu Al-Qarafi dalam Al-Furuq dia sebut tentang masalah zikir selepas salat. Kita nak zikir subhanallah, subhanallah 1000 kali tak apa. Tapi selepas solat Nabi kata 33, buat dulu 33 hak Nabi dulu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah hak tu dia 33. Tak payah nak buat jadi 37, tak payah. Dia bagi yang tu. Bukan kata zikir tu tak baik. Mengikut Nabi tu yang baik. Lepas tu habis hadiah dah Nabi dah. Pada waktu yang lain nak subhanallah 10,000, 100,000 pun tak apalah. Tempat yang Nabi jangan kita ganggu, yang sudah ada petunjuk baginda. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya.
Takutlah Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Kata para ulama, kalau Nabi ada, jangan angkat lebih pada suara Nabi. Abu Bakar dan Umar merasa bersalah kerana bertengkar depan Nabi. Ma aratta illa khilafi. Tengkar, memang nak berkelahi dengan aku. Marah dua orang, Abu Bakar dan Umar. Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum ba'd. Jangan kamu kuatkan suara padanya seperti mana kamu kuatkan suara antara satu sama lain. Kalau Nabi ada, jangan angkat suara pada Nabi. Kalau Nabi tak ada, jangan angkat suara di dalam masjid Nabi. Kerana di situ ada makam, di situ ada masjid Nabi, ataupun angkat suara di kubur Nabi. Sayyidina Umar bagi amaran pada orang yang angkat suara di masjid Nabi. Yang berikutnya, kalau Nabi tak ada, jangan angkat suara cuba menyanggah hadis-hadis Nabi. Ada orang kata, saya baca tentang yang disebut oleh Ustaz Qarni tadi tentang buku tentang zikir hu ni. Dia kata orang yang zikir hu tu lebih beradab kepada Allah daripada sebut Allah Ar-Rahman. Sebut nama tu tak beradab, sebut hu, dia tu lebih beradab. Kalau kau kata macam tu, artinya Nabi ajak selama ni tak beradab lah. Kau ajak ni lebih beradab. Itu bahaya tu. Ia ada implikasi akidah. Artinya Al-Quran ajak panggil Allahumma qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Allah. Dia kata tak kurang adab. Yang beradab hu, jangan dia saja, jangan sebut nama. Tak beradab, kurang adab dia kata. Yang tu lebih beradab, yang ni adab dia kurang. Quran kata qul ud'ullah aw ud'ur rahman, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Tak beradab dibandingkan dengan hu, lebih beradab. Saya pelik je ke jabatan yang berstatuskan agama keluarkan buku seperti itu. Masalah tu akidah tu. Artinya Al-Quran, Sunnah kurang adab dibandingkan amalan yang dicadangkan itu. Ini benar-benar menyanggahi apa yang telah diajar oleh Allah dan Rasul. Kemudian dia nukil buku tu, buku ni. Buku banyaklah, tapi mana nak sama segala buku tu dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima, dipakai dan ditolak cakapnya melainkan Nabi yang maksum. Imam Malik tunjuk ke kubur Nabi, illa sahibu hadzal maqam, melainkan tuan punya kubur ini. Wallahu ta'ala.